TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya, Da'i Hakim ataupun Lokman Hakim. Baiklah, saya yakin mesti anda di rumah ada yang kurang sihat. Saya doakan jadi sihat, yang sudah sihat bertambah sihat. Baiklah, bila sebut tentang sihat ni, saya sebenarnya terliur tengok makanan di belakang saya ni. Dan bila sebut tentang makanan, ada juga makanan yang dibekukan. Macam mana tu? Nak tahu lebih lanjut, kita akan dengarkan penjelasannya selepas ini. Tetapi sebelum tu, jom kita lihat profil guru kita. Ya, hari ini kita bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Syahril Azizi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Luqman. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, sihat. Cikgu segak hari ini, Cikgu. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, Cikgu. Hari ini kalau kita lihat kan, belakang kita ni ada makanan. Saya pun terliur, Cikgu, tengok. Jadi apakah kaitan dengan mata pelajaran yang akan kita belajar hari ini? Okey. Terima kasih, Luqman. Sama-sama, Cikgu. Perkara yang dikaitkan dengan makanan yang menyerakan hari ini, pastinya saya ingin menceritakan tentang pecutan mata pelajaran pemprosesan makanan. Diharap semua calon-calon pemproses makanan di seluruh Malaysia dapat bersedia dan bersemangat. Walaupun keadaan ada yang tidak mengizinkan dan baik, kita doa yang baik saja, Luqman. Ya, betul. Okey, Cikgu. Untuk segmen ini, apakah yang akan Cikgu fokuskan? Okey, baik. Fokus utama saya ialah format pentaksiran SPM bagi mata pelajaran proses makanan. Okey, jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Cikgu. Silakan. Baik, Luqman. Terima kasih. Sama-sama, Cikgu. Okey, format pentaksiran PEM. Singkatan untuk pemprosesan makanan, KSSM SPM. Jadinya perkara ada kertas 1 7203 palang 1 dan kertas 2 7203 palang 2. Okey, jenis instrumen. Instrumen dia ujian objektif pelbagai bentuk dan ujian subjektif. Bagi kertas 2, pentaksiran kompetensi. Untuk jenis item, terdapat bahagian A dan bahagian B. Bagi kertas 2, tugasan berdasarkan modul. Untuk bilangan soalan, kita fokus hari ini soalan untuk kertas 1. Kertas 1 mengandungi bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 15 soalan. Wajib jawab semua soalan. Dan bahagian B terdapat 4 soalan dan juga jawab semua. Tak boleh tinggal lah. Jadinya, untuk kertas 2 pula, saya bandingkan di sini, terdapat 6 modul pentaksiran. Kerana pada awalnya, modul kertas 2 ini terdapat 22 pentaksiran yang perlu dilaksanakan. Akan tetapi, berdasarkan situasi COVID sekarang, jadinya 6 modul pentaksiran saja dilaksanakan. Untuk kertas 1, kita pergi kepada jumlah markah. Bahagian A mengandungi 60 markah. Amat besar. Jadinya, murid-murid perlu beri perhatian kepada bahagian A juga. Dan bahagian B mengandungi 40 markah yang merangkumkan semua 100 markah. Bagi kertas 2, 600 markah ini adalah secara keseluruhan. Jadinya, tempoh ujian kertas 1, bahagian A dicadangkan 45 minit untuk menjawab soalan ni. Dan bahagian B, murid-murid perlu jawab dalam masa 75 minit. Dan secara keseluruhannya, tempoh ujian menjawab adalah selama 2 jam. Dan bagi kertas 2, tingkatan 4, pentaksiran ini dilaksanakan daripada tingkatan 4 hingga 28 Februari 2022. Markah telah dihantar. Dan juga wajaran dia 40% bagi kertas 1 dan kertas 2 wajaran dia 60%. Okey. Jadinya
Kita pergi kepada seterusnya. Okey. Murid-murid di rumah sebenarnya secalon SPM telah memperolehi markah sekurang-kurangnya 42% per 60 kerana markah kerja khusus ini murid telah membuatnya di sekolah di mana murid-murid telah melaksanakan amalinya ditaksir oleh guru masing-masing lah di sekolah masing-masing lah. Dan macam mana nak dapat A? Macam mana nak dapat A dalam SPM Kertas 1? Kertas 1 ada 100 markah. Dicadangkan murid-murid untuk mensasarkan 75 markah daripada 100 markah untuk memastikan 30% dapat dicapai dalam memastikan untuk mencapai A dalam mata pelajaran SPM, proses makanan. Seterusnya, saya pergi kepada cakupan konteks dan ulang kaji. Semua soalan SPM sebenarnya murid-murid kena ulang kaji semua topik dalam mata pelajaran untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk format soalan bahagian A, hanya pengetahuan asas. Dan bahagian B, perlukan pemahaman dan juga kemahiran. Kemahiran ini yang akan membezakan murid itu cemerlang atau tidak. Dan alatan tambahan, ini yang murid-murid kena beri perhatian. Alat tambahan mesti ada kalkulator saintifik. Kalau tak ada kalkulator, tak bolehlah jawab soalan yang saya akan terangkan kemudian. Dan juga pensel warna untuk menjawab soalan bahagian B. Dan juga itu saja untuk format pentaksiran proses makanan Luqman. Okey, baiklah. Jadi itu format pentaksiran KSSM SPM. Jadi banyak lagi yang ingin kita dengarkan dengan guru kita. Tetapi kita rehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Luqman Hakim juga Cikgu Syahril Azizi bin Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor. Okey cikgu, untuk kali ini, segmen kali ini, bagaimanakah cara terbaik untuk kita jawab soalan bahagian A? Baik, Luqman. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Sebelum saya terang kepada Luqman, saya tak lupa juga kepada murid-murid yang berada di rumah. Sebelum saya mulakan segmen ini iaitu bahagian A, saya mengharapkan semua murid di rumah bersedia dengan pen dan juga buku untuk membuat catatan perkara-perkara yang penting, apa yang perlu diberi perhatian sebelum menjawab peperiksaan SPM nanti. Ya. Jadinya saya teruskan Luqman. Boleh cikgu, silakan. Jadinya cadangan untuk menjawab soalan dengan menggunakan 6 langkah jawab soalan. 6 langkah ni perlulah murid-murid di rumah perlu beri perhatian iaitu pertama, merancang masa menjawab, garis soalan, fahamkan kehendak soalan. Barulah murid-murid jawab di ruang jawapan. Ruang jawapan tulis dengan jelas atau boleh dibaca. Dan akhir sekali, baca atau semak semula jawapan. Ini sangat penting. Ini menurut saya punya akronim depanlah 6 langkah jawab soalan yang sangat sesuai untuk mencapai A atau A+. Jadinya kita teruskan Luqman. Boleh cikgu, silakan. Saya pergi kepada soalan contoh bahagian A. Okey. Jadual 1 menunjukkan aspek kebersihan diri semasa mengendalikan makanan. Terdapat soalan kat sini, kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan kesihatan diri. Ada jadual 1. Berdasarkan jadual 1, saya tadi dah ajar tadi Luqman. Garis soalan. Ya, betul. Garis. Apa key point, ayat penting dalam soalan ni dan barulah fahamkan. Barulah pergi kepada ruang jawapan. Ruang jawapan, murid-murid kena beri perhatian dan perlu baca balik pernyataan pengendali makanan. Contoh, pengendali makanan perlu memakai pakaian yang bersih. Jadinya, apakah jawapan dia? Ya, kebersihan pakaian. Jadinya, kita sebagai murid, kamu boleh tandakan. Jawapan tadi telah ditulis dalam ruang jawapan. Untuk mengelakkan murid-murid mengulang semula jawapan yang sama di kotak yang berlainan. Jadinya, murid-murid dah tahu dah. Tinggal 2 je. Jadinya, pengendali makanan mesti sihat dan mengambil suntikan typhoid. Jawapannya, kesihatan diri. Jadinya, kesihatan diri dah digunakan dalam ruang jawapan. Dan akhir sekali, pengendali makanan perlu mencuci tangan, membersih mulut dan kuku pendek.
dah tinggal satu lah. Memang itulah jawapan dia. Kebersihan diri. Jadinya cukup untuk mendapat 3 markah dalam SPM nanti. Jadinya bahagian A ni markah dia ada 2 markah, ada 3 markah, ada 4 markah, ada 5 markah yang akan menjumlahkan 60 markah tadi. Jadinya ini langkah tadi yang saya cadangkan supaya murid tidak cuai dalam menjawab soalan. Jadinya ini contoh yang pertamalah Luqman. Jadinya boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okey, soalan kedua. Jadinya saya garis lagi. Fungsi alatan. Jadinya murid-murid di rumah boleh mengingat, fungsi alatan. Perlu tahu, perlu buat ulang kaji. Jadinya pemprosesan keropok lekor. Soalan ni keropok lekor. Tuliskan apa? Benar dan palsu. Perlu lihat ruang jawapan. Ruang jawapan mana? Jangan tulis dekat ruang yang tidak sepatutnya. Apabila kamu dah baca satu-satu. Fungsi alatan. Pisau digunakan untuk memotong ikan. Fikir balik. Apakah yang telah dilaksanakan di sekolah? Murid-murid boleh fikir balik. Ingat, fahamkan semula dan terus bagi jawapan. Tulis benar. Betul lah. Alatan tu pisau untuk memotong ikan. Tulis benar. Dan yang kedua, periuk digunakan untuk merebus keropok lekor. Benar juga. Yang ketiga, slicer digunakan untuk memotong keropok lekor. Kenapa saya jawapan palsu? Kerana slicer bukan alatan yang digunakan untuk memotong. Dia tidak sesuai kat situ. Jadinya murid-murid tadi, saya dah pesan tadi, baca, fahamkan betul-betul, baru tulis jawapan. Jawapannya palsu. Dan yang keempat, mincer digunakan untuk menghancurkan isi ikan. Murid-murid proses makanan ni dah tahu dah, Luqman, nama alatan ni. Jadinya benar jawapan dia. Memang betul. Mincer untuk menghancurkan isi ikan dan sudik pengetus. Kita tengok jawapan dia apa. Palsu. Kenapa? Saya bulatkan lagi. Sudik pengetus tidak sesuai untuk mengetuskan isi ikan. Jadi kat situ ada kesilapan dalam penyataan soalan fungsi alatan tersebut. Jadinya 5 markah dah dapat. Mudah sangat. Saya tak nak murid-murid takut dengan soalan. Nak jawab soalan bahagian A lah nak senang dapat markah. 60 markah. Kan? Jom kita cuba lagi Luqman. Soalan nombor 3. Pelbagai bentuk. Kita tengok soalan bentuk lain pula. Okey, kita tengok. Langkah kerja. Memproses apa? Mi kuning. Dah buat dah mi kuning kat sekolah ni. Dengan cikgu. Dah kompeten. Patutnya boleh jawab soalan ni. Okey. Baca dulu satu-satu. Mengadun semua bahan, mengetus. Bacalah satu-satu. Baca semua pernyataan ni. Ikut kepada kehendak soalan. Dan tengok apa arahan dia. Susun langkah kerja. Susun macam mana? A, B, C dan E. Okey? Dalam ruang jawapan. Okey, hati-hati murid-murid. Apabila kamu menulis jawapan, kalau nak menyusun, buat dulu. Apakah langkah pertama? Langkah pertama dalam jawapan A. A, kamu boleh conteng. Langkah 1. Langkah 1, tulis langkah 1 kat situ. Jadinya awak tulis A dekat ruang jawapan. Langkah 2, D. Maksudnya langkah 2 ni semua awak kena buat dululah. Buat dulu baru terjemahkan jawapan di ruang jawapan. Kita tengok lagi sekali. C, langkah 4, E dan langkah 5, B. Okey? Kenapa saya tulis macam ni Luqman? Supaya untuk mengelakkan daripada murid-murid melakukan kesalahan dalam menulis jawapan. Okey? Kalau ni E kan, langkah 4. Ni langkah 5. Kalaulah saya tulis Luqman, saya tulis kat sini. Saya tulis 1. Saya tulis 1 je. Sini saya akan tulis jawapan 1. Betul? Setuju? Kalaulah murid tulis jawapan 1 bukan A, tak dapat markah. Rugi cikgu. Rugi. Bahagian A lah nak senang dapat markah untuk calon SPM. Mudah. Aras mudah. Okey? Saya rasa soalan bentuk A, B, C dan E ni ikut kepada kehendak soalan. Okey? Saya rasa saya nak teruskan soalan seterusnya. Boleh Luqman? Boleh cikgu, silakan. Okey. Saya pergi kepada jadual soalan contoh bahagian A lagi sekali. Jadual 4 menunjukkan produk pemprosesian makanan. Adalah dalam jadual 4 tu. Ada sos cili, ada bobolan ikan, roti ban berinti, sos kacang soya. Okey, berdasarkan jadual 4, pilih dan tulis. Pilih dan tulis mengikut di ruang jawapan. Kamu kena tahulah mana yang nak simpan kering, mana simpan sejuk. Mari kita tengok jawapan dia. Murid-murid dah belajar.
sos cili dah siap proses, simpan kat mana? Simpan dekat tempat yang kering. Dan juga kalau berbolehkan, simpan dekat tempat sejuk. Yeah. Okey, kita pergi soalan lagi, bentuk soalan yang lain pula. Kalau lihat di sini, Luqman, soalan ni kosong. Betul? Tanpa bantuan. Ini saya harap murid-murid beri perhatian soalan macam ni dan perlukan rujukan ataupun ulang kaji di rumah sebelum menduduki peperiksaan. Okey, garis soalan macam biasa, bacakan, tengok ruang jawapan di mana, tengok markah berapa. Di sini kamu terus ingat semula apakah yang kamu kena tulis dalam ruang jawapan sebab dia minta 2 ciri. Kalau 2 ciri, tulis ciri-ciri perniagaan perkongsian. Murid-murid dah baca dah, Luqman. Dah tahu dah dalam buku teks. Jadinya kita serahkan pada murid untuk ulang kaji dan kena hafal lah. Ini yang saya cakap soalan yang lebih mencabar murid kerana tiada bantuan pilihan jawapan. Kenapa saya keluarkan jawapan di bawah? Jawapan itu adalah pilihan-pilihan jawapan lain yang murid boleh dapat markah. Kalaulah kamu tak boleh ingat yang ni, kamu boleh cuba yang bawah tu. Dimasukkan dalam ruang jawapan. Saya pergi soalan yang seterusnya, yang ke-6. Okey, menyediakan daging kisar. Daging kisar. Soalan dia berbeza, Luqman. Dia tanda betul dengan pangkah. Betul. Jadinya, jawapan perlu ditulis dalam ruang jawapan sekali lagi. Kita tengok jawapan terus. Murid-murid boleh cuba jawab di rumah. Membasuh daging pejal dan lemak memang satu langkah kerja menyediakan daging kisar yang betul. Dan yang menyimpan daging pejal dalam peti sejuk, salah. Kenapa? Saya bulatkan ni mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Maksudnya, prosesnya salah. Prosesnya salah. Kamu kena baca soalan betul-betul, tengok balik mana perlu betul, mana perlu salah dan akhir sekali mengisar daging dengan menggunakan minsa betul. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 7 menunjukkan prinsip asas. Prinsip asas yang kos pizza. Okey, ada kos upah, kos bahan, kos unit, kos overhead. Pilih dan tulis lagi. Tu saya cakap, bila dah ada sini, kena tengok betul-betul apa prinsip dia. Jangan ubah suai soalan. Dan murid-murid terus tulis jawapan. Kalau elektrik tambah air, pastinya kos overhead. Jika kos projek bahagi jumlah penghasilan, itu adalah satu prinsip kos seunit. Dan untuk bilangan pekerja, darab bilangan jam, darab kadar gaji, itu kos upah. Murid dah berkali-kali mengira kos di sekolah. Kuantiti, darab harga seunit. Jawapan dia adalah kos bahan. Secara tak langsung, Uman, dapat 4 markah. Baik, cikgu. Jadi itulah cara terbaik bagaimana untuk kita jawab soalan bahagian A. Baca dahulu bagi faham, tandakan dan kemudian terus menjawab. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Luqman Hakim, juga cikgu kita, Cikgu Syahril Azizi bin Abdul Rahim, guru akademik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat, Johor. Baiklah cikgu, untuk segmen ini apakah cara terbaik kita nak jawab soalan bahagian B pula? Okey, terima kasih, Luqman. Sama-sama cikgu. Kalau kita cakap bahagian B ni, inilah perkara yang mungkin menakutkan murid. Tapi tujuan saya hari ini nak murid cuba. Saya nak tegaskan cuba jawab. Jadinya, sebelum saya nak murid cuba jawab di rumah, kita kena baca soalan. Betul-betul macam sekali tadi, gunakan langkah saya tadi. Okey? Dan bila kamu dapat soalan begini, jangan rasa macam panjangnya ayatnya, kan? Jadinya, tak nak murid kena baca. Baca, maklum balas. Kalau soalan ni ada soalan, lepas tu produk apa? Mesti ada produk murid. Produk dia keripik pisang masin. Soalan dia kat sini ialah maklum balas pelanggan. Terdapat, kalau soalan ni ada beberapa maklum balas daripada pelanggan. Contohnya, keripik tidak berminyak tetapi ketebalan tidak seragam. Terdapat keripik yang keras, lemak tetapi terlalu masin, keripik kekuningan sekata. Berdasarkan soalan ini, Luqman, Ya, cikgu. jadinya soalannya nyatakan 3 aspek
yang kurang diterima dan 3 cara untuk mengatasi. Jadinya, murid-murid kena jawab di ruang jawapan yang telah disediakan. Murid-murid terus fokus, sebab soalan dia tanya soalan terus ada ruang jawapan. Jadinya murid-murid dah boleh tahu dah aspek apa. Jadinya aspek rupa. Murid dah belajar di sekolah. Rupa kerepek macam mana? Tengok luaran lah. Kalau tengok luaran tu, menghiris pisang menggunakan pengiris atau seragam. Barulah kerepek tadi, kalau hiris dengan seragam, barulah kerepek ketebalan dia seragam. Sebab soalan ni ada masalah. Soalan yang bermasalah perlu diselesaikan dalam soalan. Maknanya penyelesaian masalah lah. Penyelesaian masalah kepada soalan ni. Jangan awak tukar situasi. Situasi soalan ni kena selesaikan. Kita pergi kepada seterusnya. Dia nak minta 3 tadi. Ni yang kedua pula. Teksto. Teksto ni kalau saya ringkaskan, murid kena tahu sampai dia gigit kerepek tu. Bila dia gigit, kalau tadi goreng pada suhu yang kecil. Sebab dia tadi tebal, dia kena goreng lah pada suhu yang kecil supaya kerepek tadi masak. Faham? Ini maksudnya cara mengatasi masalah soalan tadi. Jadinya, murid kena berfikir. Kemahiran tu kena berfikir dan aspek rasa, murid kena tengok apa. Memasukkan atau meletakkan larutan garam dengan seragam. Sebab soalan asal tadi dikatakan bahawa kerepek pisang ni terlalu masin. Mungkin tidak dimasukkan dengan seragam. Inilah carangan dia, cara mengatasi dia. Masuk dengan seragam. Barulah dapat rasa yang sama. Baik, cikgu. Okay. Maaf, cikgu. Boleh ke saya ingin bertanya? Boleh, Luqman. Okey, cikgu. Kalau kita lihat untuk bahagian B, kan, ada 2 ruang jawapan. Sedangkan markah dia minta 4. Jadi bagaimana kalau murid ini ingin dapat markah maksimum 4 markah? Baik, saya faham soalan Luqman tu. Biar saya terangkan kepada Luqman dan juga murid-murid di rumah. Terima kasih, cikgu. Okey, jadinya untuk pengetahuan Luqman dan murid-murid, macam saya cakap tadi, baca soalan. 2 bahan utama. 2 bahan utama yang berkualiti. Okey, kenapa saya bulatkan? 1, 2. Ada 2 situasi kat sini, Luqman. Nak dapat markah. 2 ruang jawapan, 4 markah. Betul. 1 ruang, secara logiknya, 2 markah. Jadinya, apakah jawapan yang sesuai kat sini, murid-murid? Contoh, bahan nak buat kerepek, mestilah ada buah pisang. Betul. Buah pisang yang berkualiti. Apa? Segar, matang, baru. Saya slash-slashkan di situ, Luqman. Sebenarnya, murid boleh memberikan salah satu jawapan. Okey? Boleh tulis jawapan buah pisang yang segar atau buah pisang yang matang, buah pisang yang baru, buah pisang yang sesuai. Jadinya, di situ ada 2. Buah, bahan utama dan juga apa yang menyebabkan dia berkualiti. Jadinya, dah dapat 2 markah. Jangan tulis 2 bahan utama, tulis buah pisang je. Dapat 1 markah. Hilanglah 1 markah tadi. Diharap murid-murid dapat mengenal pasti markah dan juga soalan yang diberikan dalam SPM nanti. Baik. Jadinya itulah jawapan kedua. Kalau tak ada minyak masak, tak jadilah kerepek. Setuju. Jadinya minyak masak yang segar ataupun yang baru, yang bukan terpakai atau bukan yang lama. Jadinya kerepek pisang tu kau memang pastilah memang menepati piawaian sebagai kerepek pisang yang kompeten. Terima kasih, cikgu. Tak ada masalah, sama-sama. Agak-agak saya boleh teruskan soalan nombor 2. Boleh, cikgu. Silakan. Dah semangat ni soalan nombor 2. Kita pergi tengok soalan nombor 2, bahagian B. Kalau soalan ni macam saya nyatakan tadi, garis soalan baca Di sini saya bulatkan lagi sekali. Bila saya bulat tu adalah produk. Produk makanan yang telah anda belajar di sekolah. Bila kamu dah belajar, kamu dikendaki untuk dalam soalan ni dia ada bagi situasi. Bayam, lobak merah. Ada 2. Kena ikutlah soalan ni. Tapi baca betul-betul. Pilih 1 jenis sayur. Pilih. Tapi cadangkan 1 nama produk. Jangan kamu tulis sini bayam. Kalau saya tulis bayam, Luqman dapat markah tak? Tak dapat, cikgu. Betul Ya, betul. Tepat. Tak dapat markah. Kita tengok jawapan yang sepatutnya. Sebab tadi produk berbola kebab, daging lembu. Berbola kebab, daging lembu, bayam. Barulah aplikasi kat situ. Ya. Ya, ataupun kalau tak nak bayar, murid boleh beri jawapan kedua.
Berbola kebab daging lembu lobak merah. Pun boleh. Pun boleh. Maksudnya, kamu pilih bayam ke, lobak merah ke, tetap jawapan tu dikira sebagai jawapan yang akan mendapat markah. Sebab satu markah je. Betul. Satu markah. Sebab biasanya dia daripada yang mudah ke yang sukar. Kita pergi tengok B. Terangkan cara penyediaan awal sayur. Sebab nak buat berbola, sayur tu takkan nak guna terus kan. Sebagai murid proses makanan, kamu pasti dah bijak. Kita tengok cadangan jawapan. Kalau berdasarkan soalan contoh bahagian B ni. Basuh sayur tersebut. Dah dapat markah dah. Basuh. Basuh dulu. Mesti bersih. Dah bersih, terpulang kepada murid. Nak cerita macam mana? Racik ke? Nak potong dadu ke? Potong halus ke? Dah dapat untuk menerangkan cara penyediaan awal. Di sini jelas menunjukkan bahawa dua markah ni perlu ada huraian. Bukan sekadar tulis basuh. Basuh takkan nak terus guna. Jadinya bolehlah diguna pakai jawapan ni sebagai cadangan jawapan untuk murid-murid ulang kaji nanti. Jadinya baru B, kita pergi pula C. Sebagai murid proses makanan, murid-murid perlu tahu proses penghasilan produk. Dalam soalan ni produk baharu ni lah. Produk baru ni buat berbola. Berbola ni murid-murid kena menerangkan atau menulis jawapan dengan tersusun, teratur supaya apabila dibaca, tu yang saya cakap sebelum ni, Luqman. Yeah. Last kali murid kena semak balik. Dah tulis jawapan, semak. Baca daripada atas. Betul ke kalau saya baca ni jadi tak berbola kebab baharu ini berdasarkan soalan ini? Kita tengok kata kerja. Ni semua kata kerja. Semua kata kerja. Membasuh, menggaul, menimbang, membulatkan, menyusun sampai ke bawah, menyimpan. Jadinya murid-murid perlu memulakan kata kerja dalam menjawab soalan memproses. Jadi, bila kamu menggunakan kata kerja di depan, jelaskan. Membasuh, menyejuk bekukan, memotong, mendikan daging kisar. Yang kedua, menggaul apa? Menggaul sebahagian daging kisar bersama premix hingga rata. Premix tu maksudnya tepung. Murid-murid dah tahu dah. Menggaul sebahagian lagi daging kisar bersama bayam. Ni murid-murid kena beri perhatian. Di mana bahan baharu tadi dimasukkan. Perlu murid kena tahu. Murid kena tahulah. Murid kena ceritakan, masukkan balik jawapan bayam atau lobak merah yang anda gunakan tadi masa penyediaan awal. Jadinya, murid dah guna sini, barulah mulakan balik cara memproses berbola kebab. Menimbang, membulat, lepas tu menyusun dan menyimpan. Murid-murid dah tahu dah. Di sekolah, mesti sampai menyimpan. Tu cara nak dapat markah penuh. Kalau dikira kat sini, terdapat 7. 1, 2, 3, 4. Ada 7. Tapi soalan minta nak 6 markah je. Biasanya, murid boleh bagi lebih jawapan supaya kamu mendapat markah yang maksimum dalam setiap soalan yang diberikan. Jangan minta 6, kamu beri 6 juga. Takut, risaukan supaya kamu punya markah tu tak dapat. Okey? Jadinya kita pergi kepada D. Ada satu lagi markah. Murid kena tahu, kena selesaikan jawapan. Nyatakan satu kebaikan produk baharu. Apa? Dekat sini ada terdapat pelbagai jawapan. Kalau boleh lihat sini murid-murid di rumah, kamu boleh tengok di sini ada terdapat. Kalau kamu guna bayam, ini kebaikan bayam. Kebaikan bayam ada tera-tera di situ. Tapi sebagai murid, saya risau juga ni. Luqman. Ya. Cikgu nak bagi jawapan macam ni ke? Susah ni nak ingat benda ni. Betul. Kan? Jadinya ini berdasarkan kepada pembacaan murid-murid ataupun kemahiran murid-murid. Kalau Luqman tengok, ini saya bagi jawapan yang memang susah. Tapi hari ini saya nak murid-murid rasa seronok nak jawab bahagian B. Jangan tinggalkan tempat kosong murid-murid. Ini jawapan yang paling senang. Produk berhasiat. Dah dapat markah. Tak susah kan? Perkataan sahaja. Tak susah kan, Luqman? Senang je. Berhasiat ni samalah. Kalau vitamin A ni, vitamin itu dah menunjukkan berhasiat. Betul. Ini adalah kesimpulan untuk poin pertama, poin kedua tadi. Dah dapat markah. Produk berhasiat pun dah memadai murid-murid. Dan ini adalah pilihan jawapan yang lain. Memberi kelainan daripada aspek rupa,
tekstur dan rasa. Sebab berbola kebab tadi dah tambah bayam atau lobak. Bila dah tambah sayur-sayuran tadi, murid-murid kena tahu rupa berbola dah lain daripada asal. Tekstur dia dah jadi ada rasa gigit, rasa sayur. Dan rasa dia lainlah, berbeza dengan produk yang telah anda hasilkan di sekolah. Boleh saya teruskan soalan akhir? Boleh cikgu, silakan. Okey, terima kasih Luqman. Darjah 10 menunjukkan kari pap. Kari pap. Kari pap yang telah siap diproses. Okey, ada beri gambar dan juga murid-murid kena garis sekali. Dalam soalan ni perlukan murid faham 2 sifat pastri kari pap yang baik. Kita tengok jawapan dia. Okey, kalau pastri tu maksudnya kulit. Kulit kari pap tu, kata mudahnya, mesti ringan, berangin, berlemak atau kukuh, menyokong kandungan inti. Ini adalah pilihan jawapan yang lain lah. Murid-murid boleh cuba. Dan juga soalan B, terangkan proses menghasilkan. Okey, dalam soalan ni dia minta terangkan. Bila terangkan murid-murid, kamu kena jelaskan. Kita tengok jawapan dia. Mengayak tepung dan memanaskan margarin dan minyak. Murid-murid memang dah pernah buat kat sekolah. Ini yang menguji kemahiran murid lah. Dan proses seterusnya memasukkan semua bahan sehingga menjadi sebuk roti. Selepas itu, dah jadi sebuk roti, masukkan air sehingga menjadi dough. Dah cukuplah dapat kulit kari pap tu. Itu namanya pastri. Pastri tu murid-murid proses makanan dah tahu sebenarnya. Jadinya, ini antara jawapan yang di bawah adalah merupakan cadangan jawapan tambahan yang lain yang dah boleh juga dapat markah Luqman. Jadinya, selesailah yang B tu dapat 3 markah. Dia minta 3. Kalau Luqman tengok sini ada berapa? 5 kan? Betul. Jadi 5. jawapan. Jadinya 5 sebenarnya ini adalah maksimum. Tapi nak 3 saja. 3 saja murid-murid bolehlah bagi seboleh yang mampulah semasa peperiksaan nanti. Okey, B dah selesai. Kita pergi kepada soalan C. Cadangkan 2 jenis inti. Ini memang kemahiran ni lah, pengalaman lah murid kan. Betul. Okey, jadinya banyak inti yang kamu boleh pelbagaikan. Seperti inti kentang, keledek, inti ayam, inti daging, sardin. Ini macam-macam lah yang kamu boleh pelbagaikan. Dan dapat 2 markah. Mudah tak? Itu yang saya tegaskan kepada murid di rumah. Jangan tinggal tempat kosong. Jawab je. Jawab. Cuba jawab. C dah selesai. Dapat 2 markah. 3 campur 2 dah 5 markah dah. Bahagian B 10 markah. Betul. Kita tengok pula soalan yang akhir. Cadangkan 1 lakaran. Reka bentuk. Kat sekolah dah belajar dah. Luqman buat kari pap dengan cikgu. Kari pap dah buat dah. Okey. Selalu buat kari pap kat sekolah. Dengan cikgu bentuk biasa je. Betul. Bentuk macam ni je. Bentuk D. Bentuk D lah. Okey. Ni bentuk biasa. Okey, ni saya cadangkan dalam soalan ni jawapan dia mungkin murid boleh cadangkan bentuk segi 4. Bentuk segi 3. Bentuk bulat. Ini soalannya lakaran. Bila lakaran murid-murid, okey, minta maaf. Lakaran, murid kena lakar. Lakar dan warna. Lakar 1 markah, warna 1 markah. Dapatlah 2 markah. Ni tadi dah lakar, warnakan. Warnakan mengikut kesusahan warna kari pap apa. Jangan pula kari pap warna lain pula. Kari pap warnanya kuning keemasan ataupun coklat sikit. Muda Lepas tu soalan ni dia minta sebab. Sebab 1 markah. Kita tengok apa sebab dia. Sebab kenapa nak buat bentuk-bentuk yang berbeza ni? Mungkin menarik, memberi kelainan pada rupa dan juga kepada pelanggan. Jadinya murid-murid bolehlah berdasarkan pengalaman yang telah dibelajar di sekolah, dapat 1 markah, dah dapat 10 markah. Senang je cikgu. Cikgu, kalau bolehkah saya bertanya cikgu? Boleh, Luqman. Kalau kita lihat kan di ruangan tu, kita lihat bawah lukisan tu ataupun bawah lakaran tu dia ada satu dia tulis segi 4, segi 3 bulat. Jadi adakah murid-murid ini perlu lakar dan tuliskan bulat ke ataupun segi 3 ataupun hanya lakaran saja, kemudian tidak perlu tulis segi 3, segi 4 dan sebagainya? Okey, terima kasih Luqman. Sama-sama, saya suka soalan macam ni sebab dah namanya SPM. SPM adalah satu peperiksaan yang sangat membuktikan bahawa anda merupakan calon yang hebat. Untuk membuktikan kamu hebat, selain daripada permintaan soalan ini lakar saja, dah lukis, dah warna,
untuk jelaskan lagi, saya yakin murid-murid yang cemerlang, dia akan menambah kat bawah tu, tapi janganlah buat ruang kosong. Just nyatakan saja. Sebab murid-murid tak dapat bercerita dengan jawapan anda adalah tulisan anda. Tulisan anda kamu tambahkan bentuk apa yang kamu lukis. Tapi untuk makluman, kalau dah lukis tak tulis pun still dapat markah. Baik, tidak ada masalah cikgu Tak ada masalah. Okeylah, jadi itulah cara terbaik bagaimana kita nak menjawab soalan di bahagian B dan kita nak rehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okay, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga cikgu kita, Cikgu Syahril Azizi bin Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat, Johor. Cikgu, saya yakin cikgu, sebahagian dari murid kita mungkin yang ada yang sedang bertenang. Sebab dia kata, insya-Allah aku boleh jawab ni. Saya boleh skor dalam mata pelajaran ini. Tapi ada juga saya yakin sebahagian dari murid kita yang sedang bertendang, cikgu. Aduh, macam mana pula nak jawab mata pelajaran ni? Confuse saya. Jadi mungkin cikgu ada sedikit tips ataupun nasihat yang boleh diberikan kepada mereka supaya kembali tenang, cikgu. Baiklah. Silakan. Terima kasih, Luqman. Memandangkan saya daripada Sekolah Menengah Tenang Stesen, saya cadangkan cara menenangkan anda sebelum menjawab peperiksaan. Jadinya, murid-murid mungkin sebagai murid macam saya lah secara peribadi, Luqman, murid-murid perlulah yakin. Baik. Dan pertama sekali, mungkin saya boleh cadangkan kepada murid-murid seperti yang tertera di sini. Mari kita lihat sebelum menduduki peperiksaan. Sebelum menduduki peperiksaan, murid-murid kena ulang kaji semua kandungan standard tingkatan 4 dan 5. Kerana dalam amali tadi, ketah 2, murid-murid hanya buat 6 saja. Setuju? Jadinya bila buat 6, murid-murid jangan fokus 6 tu saja. Sebab soalan, sebab sukatan yang kamu belajar, kamu kena tahu. Betul. Dan kena ulang kaji. Maksudnya, kesimpulannya ialah semua 22 produk tersebut perlu kamu baca. Jadinya memang bertenang, tapi kamu ada masa yang cukup. Kejap lagi saya akan jelaskan lagi apa maksud tenang tadi. Okey, dah baca ulang kaji tadi. Yang nombor 2, jawab atau ulang kaji soalan-soalan peperiksaan yang cikgu anda pernah berikan di sekolah ataupun sekolah lain ke, cuba jawab. Sebab bila kamu tak cuba, kamu hanya hafal, memang biasanya tak beberapa meyakinkanlah. Dia jadi gelisah lah. Pada saya, sentiasa buat ulang kaji, kamu akan biasa dengan bentuk soalan. Setuju? Dan bila belajar tu, belajarlah dengan rakan. Belajar secara perbincangan ke, walaupun keadaan tidak mengizinkan pergi ke rumah, anda boleh juga gunakan Google Meet. Betul. Dan sebagainya. Sekarang semua dah ada telefon masing-masing. Guna je. Okey, tu saya cakap bertenang tu. Okey, jadinya hadirilah kelas tambahan yang cikgu buat. Okey, kalau cikgu anda sangat bersemangat, saya pasti. Jadinya berilah kerjasama pada guru-guru dan hadir, jika sihat hadir. Hadir dan mungkin cikgu-cikgu anda ada tips dan bantu anda. InsyaAllah semua cikgu akan bantu. Dan yang ini paling penting juga. Okey, alat tulis dan kalkulator. Pastikan ada. Betul. Kalau tidak sekarang, tak bolehlah ada soalan dan sebagainya macam tadi. Dan berfungsi, cikgu. Berfungsi. Kan tekan-tekan kalkulator tak fungsi pula. Okey, seterusnya saya pergi kepada tips seterusnya. Semasa menduduki ni, ni yang saya cakap tadi. Yang kaedah saya tu. 6 langkah jawab soalan. Betul. Bila dah 6 langkah jawab soalan ni tadi, insya-Allah saya akan guna pakai ayat Luqman tadi. InsyaAllah kamu akan tenang. Betul, setuju. Tenanglah setenang-tenangnya, iaitu rancang masa. Dah tahu dah, bahagian A, satu soalan 3 minit je. Jangan lebih-lebih. Dah tahu bahagian B ada 4 soalan. Satu soalan 15 minit saja. Jangan lebih. Itu selalu saya ingatkan kepada murid-murid. 15 minit saja murid, dah jawab, baca balik. Semak jawapan. Kerana anda tulis jawapan tu. Takut masa kamu tulis, lain apa yang kamu nak hasratkan dalam tulisan anda. Jadinya, di sinilah 6 langkah jawab soalan tadi dapat memastikan anda berjaya, insya-Allah, untuk mensasarkan capai grade A sekurang-kurangnya.
itulah pesanan saya ataupun tips saya kepada murid-murid. Dan yang paling penting, usaha, fokus, berdoa, mengikut agama masing-masing dan juga tawakal. Jangan awak tawakal je. Yeah. Kan? Jadinya selamat menduduki peperiksaan saya ucapkan kerana ada 19 hari lagi, Luqman. Tak lama dah cikgu. 19 hari lagi. Ni pejam celik dah sampai seperti matahari. tarikh ni, debar ni, cikgu Betul. debar. Jadinya 29 Mac 2022, Selasa petang, selamat menduduki. Saya doakan kepada semua calon tahun ni, cuba jawab semua soalan. Yang penting cuba murid-murid, jangan bagi ruang kosong kerana kamu dah rugi markah kat situ. Kesimpulannya, cubalah beri yang terbaik pada kertas peperiksaan terakhir anda nanti. Selamat menduduki peperiksaan. Itu saja, Luqman, bagi saya. Okey, jadi itulah tips yang berguna kepada kita semua. Yang pertama, kata cikgu, baca semua yang telah kita belajar. Kemudian kita uji kefahaman kita bagaimana jawab soalan peperiksaan yang lepas. Kemudian yang ketiga, mungkin kita boleh belajar bersama dengan kawan-kawan kita. Kalau kita salah, kawan kita betulkan. Dan yang keempat, kalau kawan pun keliru, aku pun tak tahu ni. Tanyalah kepada cikgu, insya-Allah cikgu akan bantu kita. Itu sebelum dan semasa peperiksaan, seperti yang telah dikongsikan oleh cikgu kita, rancang masa, betul cikgu Betul. Rancang masa. Yang kedua, gariskan soalan, faham betul-betul. Sebab kadang-kadang murid ni mungkin dia tengok, soalan mudah je ni. Ni tutup sebelah mata. Patutlah tak nampak rupanya 2 markah. Jadi, kata cikgu, faham, gariskan kata kunci dan kemudian kita jawab dengan tenang. Mudah-mudahan kita dapat jawapan yang betul. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syahril Azizi bin Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang, Stesen Segamat, Johor, dan kepada anda murid-murid yang mengambil mata pelajaran pemprosesan makanan kertas 1 ini, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, saya Luqman Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sempat kot. Jom lah, sap. Mantap game.